Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya rakam kelas yang semalam sebab semalam rakaman terputus. Jadi saya terpaksa buat rakaman semula. Harap ni jadi video rujukan untuk awak semua ya. Okay, so semalam saya dah explain berkenaan dengan cara tekan kalkulator dan cari soalan C. Dan kat sini saya nak explain dulu berkenaan dengan Discord. So bila awak dah masuk Discord, dah masuk server, okay, awak pergi tekan dekat server tu. Nanti bila awak tekan kat server tu, dia ada macam dekat atas ni ada 3 baris lah. Kalau kat phone kan, dia ada 3 baris, awak tekan, nanti dia keluar. Okay, dia keluar macam ni banyak-banyak. So bila dia keluar banyak-banyak kat macam ni, awak cari je tingkatan 5 untuk form 5. Ada matematik dan matematik tambahan. So kalau kelas matematik tambahan, awak tekan je dekat sini. Okay, masuk kelas. Tekan kelas untuk masuk. Nanti dia akan masuk server macam ni. Okay, so nanti bila awak dah masuk, awak akan nampak saya present lah. Dan kalau nak chat, awak boleh chat dekat sini lah yang ada lambang hashtag. So biasanya kita orang akan chat dekat kawasan hashtag soalan. So tekan je soalan. Kalau nak masuk kelas balik, tekan balik dekat video tadi. Okay, so bila awak tekan balik video ni, awak boleh cari nama saya yang ada streaming. Okay, so awak boleh tekan ni, tekan nama saya atau tekanlah dekat screen yang ada watch stream tu. Okay, so biasanya kalau awak dah chat, awak nak kembali balik semua tu, awak tak nampak apa ni, screen, share screen tu. So awak tekan je dekat watch stream tu. Contohnya kalau saya present, okay, so nanti awak tekan je dekat sini gambar live ni, live stream. So nanti dia akan patah balik kepada share screen lah. Okay, so itu berkenaan dengan Discord. Pastikan awak semua dah explore dulu cara penggunaan Discord. Tak payah buka kamera. Kalau mute kan, sebab dia auto buka mic, jadi tolong mute kan. Yang ni jangan tutup sebab kalau tutup ni dia tak dengar apa-apa. So video je yang awak tak payah buka. Okay, video tu awak tutup je. Macam ni sebenarnya video dia dah tutup dah, tapi tak payah tekan on lah. Kalau awak tekan memang auto buka lah video tu. Alright, so itu berkenaan dengan Discord. Berkenaan dengan Google Classroom, saya harap awak dapat siapkan tugasan lah. So siapkan tugasan. So nanti saya nak bagi lagi tugasan. Okay, so nanti ini adalah soalan 1, soalan 2 dan soalan 3 hukumnya yang saya dah suruh awak buat minggu lepas. Jadi soalan tu biasanya saya dah suruh awak siap-siap lakar graf. Pastikan awak dah ada graf je. Untuk tekan kalkulator, ini adalah soalan dia. Untuk tekan kalkulator, saya akan terangkan 2 kaedah. Untuk kalkulator baru, awak tekan menu. Okey, awak tekan menu kat sini. Dan awak tekan 6 untuk statistik. So nanti awak tekan 2 untuk garis lurus, sebab Y sama dengan A tambah BX. So tekan 2. Okey, nanti dia akan keluar 3 table sebenarnya. So kalau keluar 2 table tu tak ada masalah lah. Kalau awak keluar 3 table, tekan shift, tekan menu. Okey, tekan shift, tekan menu. Sekejap. Tekan shift menu, nanti dia keluar macam ni. So awak tekan bawah dan keluar statistik. Dan frekuensi tu dia ada tanya on ke off. Untuk hukum linear, awak tak perlu on, jadi awak offkan saja, pilih 2. So nanti dia hilang, dia jadi 2 table lah. So 2 table tu awak pilih pada paksi X dan paksi Y. So paksi X tu kita akan ambil X sahaja, dan paksi Y kita akan ambil log 10Y. Okay, so ambil X dengan log 10Y. Tapi saya sarankan pelajar untuk ambil depan dan belakang sahaja. So kalau macam ni, X dia adalah 3 dan X dia adalah 13. Maksudnya kita ambil depan, kita ambil belakang, dan kita ambil pula Y dia
Kalau Y dia dekat sini 0.44 depan dan negatif 0.7 kat belakang. So kalau ada negatif, awak ambil saja. Lepas awak dah tekan kalkulator ni, tekan OPTN dan pilih regression. Kalau tak ingat, cara tekan dia adalah ada dekat dalam nota minggu lepas. So boleh tengok nota minggu lepas. Dan ni adalah 0.782, atau kita ambil 2 tempat puluhan. B adalah negatif 0.11. A untuk pintasan Y dan B adalah untuk kecerunan. Kena ingat tu. Okey, ni adalah pintasan Y, ni adalah kecerunan. Okey, so bila awak dah cari, baru awak boleh jawab soalan C. Tapi sebenarnya ni adalah rujukan. Rujukan ni khas untuk awak rujuk masa awak nak lakar graf nanti. Kan soalan B kan awak nak lakar graf, awak kena ada rujukan. Kalau pintasan Y dia pada 0.78, so 0.78 berada dekat paksi Y lah kat sini. Dia tak boleh berada dekat 0.8. Dia kena 0.78. Okey, kena ambil atas hampir. So nanti garis lurus tu pastikan dia mencecah pada paksi Y 0.78. Kena ingat. Okey. So nanti kita nak masuk soalan C. Okey, sebelum tu saya nak ajar untuk kalkulator biasa. Kalau kalkulator biasa, okey, cara tekan dia adalah awak pergi kepada mode, tekan 2 kali. Okey, mode 2 kali, pilih regression dan pilih garis lurus iaitu linear. Iaitu satulah line. Nanti dah siap, baru tekan nombor yang tadi tu, nombor 3 iaitu X 3. Lepas tu tekan koma untuk ambil nilai Y dia iaitu 0.44. Okey, bila awak dah tekan ni, tekan plus untuk save. Kemudian 13 dengan negatif 0.7. 13, negatif 0.7. Tekan M+. So nanti awak dah siap, awak akan tekan shift 2. Dan macam ni kalau awak nak cari statistik. Tapi kita bukan belajar statistik, itu math. Ini untuk add math, awak tekan kanan 2 kali. Dia ada A, dia ada B. So A apa? A sama dengan 0.78, sama. Dan untuk cari B, tekan shift 2 balik, tekan kanan-kanan, pilih B. So dapat jawapan yang sama. So sebenarnya cara dia tak adalah susah mana pun. Yang penting awak boleh guna kalkulator je. Alright, so itu adalah rujukan. So kita tengok balik pada soalan 1. Soalan 1 diberi persamaan ke atas. Okey, ni kita akan jawab pada soalan yang paling last. Soalan persamaan ni, kita ambil persamaan dia Y sama dengan A per B kuasa X. Alright, so kita nak bentukkan persamaan linear iaitu Y sama dengan MX tambah C. Kedudukan untuk persamaan yang diberi dalam soalan tadi tidak menepati. Okey, tidak menepati. So kita nak pastikan dia duduk dalam keadaan Y MX tambah C, kita kena ungkapkan ikut paksi dia dulu. Okey, first kita kena ungkapkan ikut paksi dia dulu. Maksudnya, awak tengok kat sini. Dekat sini ada wujudnya log 10 pada Y. Okey, wujudnya log 10 pada Y. Dan awak tengok kat sini persamaan yang dibagi tu tak ada langsung perkataan log. Mana lognya? Okey, so awak nak wujudkan log tu, maksudnya awak kena letak log kat sini. Yelah, awak nak wujudkan dia, awak letak je lah kan. Log 10 tu adalah sesuatu yang awak wujudkan. Jadi dia dah sama dah. Dia dah sama dengan paksi Y. Apabila awak dah wujudkan log 10 pada Y, yang lain juga awak kena wujudkan log 10. Sebab bila kita letak sesuatu yang baru pada sebelah kiri, belah kanan juga kena letak seperti yang mana kita letak pada belah kiri. So log 10 ni pun akan terikut juga pada belah kanan tu. So A per P kuasa X. So ni punya kewujudan log tu. Tak kisahlah kewujudan apa pun yang awak letak. Asalkan kalau awak letak wujudnya sesuatu baru tu, kiri dengan kanan mesti ada. Okey, sekarang kita akan tengok kepada hukum log. Kalau log apa ni? Okey, kalau diberi dalam soalan bagi log AB
So kalau log AB bersamaan dengan log 10 A campur log 10 B. Dan kalau log 10 A per B, dia adalah log 10 A tolak log 10 B. Maksudnya dekat sini, kalau dia darab, dia kembang akan jadi tambah. Tengok log AB, AB ni darab. So bila darab, kembangkan jadi log 10A tambah log 10B. Maksudnya ada log sini, ada log sini. Dia kembang lah. Untuk bahagi ni kalau log dia sekali, kembangkan dia jadi log 10A, dia akan jadi tolak log 10B. So ini adalah hukum log yang ada dalam formula. Jadi awak tak payah hafal, cuma awak pilih sahaja daripada formula. So untuk soalan ni, konteks soalan ni adalah formula 2 kita akan ambil sebab dia ada pecahan. Jadi kita akan kembangkan dia jadi tolak. So kita tulis log 10Y kembangkan jadi log 10A tolak dengan log 10B kuasa X. So apa yang ada dekat bawah tu awak just letak je belah kanan, dan dia kalau ada kuasa X, letak je kuasa X. Sekarang ni awak dah selesai kembangkan menggunakan hukum log, dan awak nak bawa turun X ni sebab kita nak pastikan X tu berada dekat sini solid X, sebab paksi X dia adalah X. So awak bawa turun. Apabila dia berada di atas, di langit, maka dia akan mendarat di depan, macam kapal terbang lah. So X ni bawa turun, dia akan jadi log 10Y sama dengan log 10A tolak dengan X. Okey, X ni dah mendarat, dia akan jadi darat lah, log 10B. Maksudnya apabila ada kuasa ke atas log tu, awak bawa turun je. Sekarang ni kita nak bentukkan YMS tambah C. Adakah Y menepati seperti mana paksi dia? Okey, so kita check. Y menepati seperti log 10Y. Jadi log 10Y ni settle. Dan sekarang ni kita nak MX duduk depan. Okey, dengan keadaan X tu belah kanan. Okey, X tu belah kanan. Sekarang ni yang manakah MX? So sebenarnya kat sini awak tengok, ni ada X. Okey, ni ada X. X duduk rapat dengan M. Maksudnya dia duduk sebelah-sebelah. Tak ada operasi tambah, tak ada operasi tolak. Betul-betul dia letak dekat sebelah-sebelah. Jadi X ni dia ada sebelah dia. Sebelah ni automatik dia M. Okey, automatik sebelah ni adalah M. Jadi kita nak betulkan MX, bukannya SM. So kita terbalikkan sahaja. Kita terbalikkan, kita akan dapat log 10Y. Okey, log 10Y sama dengan negatif. Okey, kena letak negatif sebab dia operasi tolak kat sini. So negatif log 10B. Okey, log 10B. Okey, ni untuk M. So log 10B untuk M. Dan M, lepas M baru X. So X ni ambil sahaja X ni, kita pindahkan dia ke belakang lah. Okey, last sekali baru tambah dengan yang tak ada apa-apa kena mengena, iaitu log 10A. Okey, dan kita buat semakan. Adakah dia telah menepati YMX tambah C? So Y untuk paksi log 10Y, M untuk kawan X iaitu negatif log 10B, dan X untuk paksi X sahaja. Sebab kalau kita tengok paksi X digunakan huruf X tunggal sahaja. So X ni tak payah dikawal, biar dia macam tu. Dan C ni adalah baki seterusnya. So log 10A itu adalah C. Dan kita telah menepati seperti mana apa yang diminta dalam soalan. Y sama dengan MX
tambah C. Ini adalah contoh hukum linear yang awak kena bentukkan dalam bentuk y mx tambah C. Sekarang ikut part C sahaja. Kalau part C tu X sahaja, pastikan X tu mewakili X sahaja. Okey. Dan kalau Y tu part C Y dia adalah log 10Y, Y tu kena mewakili log 10Y. Yang lain tu bergantung pada apa yang awak tambah. Ini adalah ikut kreativiti awak. So, sekarang kita nak jawab soalan C1. Cari nilai Y apabila X ialah 10. Okey, cari nilai Y apabila X ialah 10. Okey, ini adalah paksi X. Okey, ni X. Dan X tu diberi 10. Okey, 10 kat sini. Awak baca sini X, awak baca sini 10. So, awak tarik 10 tu pergi kepada graf. Okey, dan awak tarik, ada garis putus ni. Lepas awak pergi kepada graf, langgar je, automatik awak cari nilai Y. Dan sini awak akan dapat negatif 0.36. Okey, negatif 0.36. Rujuk kepada graf yang awak lukis. Satu kotak bersamaan dengan 0.02. Sebabkan di bawah dia negatif, so dia akan jadi negatif 0.36. Okey, awak boleh cari. So sekarang ni, apabila X tu sama dengan 10, okey, dia akan dapat log 10Y sama dengan negatif 0.36. Tapi ini bukannya nilai Y. Ini adalah nilai untuk paksi log 10Y. So awak bergantung pada paksi awak lah. Ni, log 10Y. So log 10Y awak tu adalah 0.36, bukannya Y. So nak cari nilai Y, awak kena buang log 10 yang warna hijau ni lah. So untuk awak buang log 10 tu, awak potong. Awak potong log 10 ni. Dan 10 tu dia tak ada kawan. Dia berada dekat dalam tanah. Dia comel je, kecil. So comel-comel dia ni, dia nak cari kawan. Okey, dia nak cari kawan, dia akan cari ke sebelah kanan ni. Dia pindah. Okey, dia dalam tanah. Dia masuk, dia keluar balik. Lepas tu Y, sebab log tu dah mati kan. So Y 10 tu pindah, dia jadi besar. Okay, dia dah besar. So negatif 0.36 ni terkejut, dia akan jadi lompat. Okay, dia terkejut, dia lompat, dia akan jadi atas atas langit. So automatik dia akan jadi 10 kuasa negatif 0.36. So awak kena tengok lah, ni daripada tanah pergi jadi darat. Okey, tanah pergi jadi darat, manakala darat akan pergi jadi langit. So dia akan berubah lah kat situ. So, tekan je calculator. Okey, cara nak tekan kuasa tu, awak boleh tekan 10. Tekan yang ada lambang tanduk ni. Okey, dan awak tekan negatif 0.36. Okey, dan dapat jawapan 0.44. Ambil 2 tempat perpuluhan. So Y sama dengan 0.44. Itu cara untuk awak matikan log. Okey, simple saja. Dan kat sini kalau awak betul, awak akan dapat 2 markah. Okey. So itu berkenaan dengan log. Dan sekarang kita akan tengok pula pada soalan seterusnya, nilai A. Cari nilai A. Awak cari je dekat persamaan tadi. Okey, yang manakah yang ada A? Dia macam Dora kan? Kena cari pula. Alright, so awak dah nampak dah A tu dekat C. So kat sini log 10A. So sebenarnya kita akan gunakan pitasan Y, iaitu C, iaitu log 10A. Sekarang ni kita ada nilai tau. Kita dah guna kalkulator, kita dah ada rujukan. Berapakah pitasan Y kita? Kita boleh tengok rujukan. Ini rujukan kita. Pitasan Y kita adalah 0.78. So C adalah 0.78. Dan awak kena pilih log 10A sebagai pitasan Y. So log 10A. Okay, sekejap, saya guna warna hijau. Sebab log 10A tu pitasan Y kan. So saya ambil log 10A. Log 10A sama dengan 0.78. Tapi dia nak A sahaja.
Dia tak nak log 10. So, buang lah. Potong log 10 ni. Potong. 10 tak ada kawan. Cari kawan baru. Dia akan jadi benda yang sama. A sama dengan 10 dah besar. Okay, 10 dah besar. Dan 0.78 terkejut. Dia lompat. So, dia jadi kuasa. Dan berapakah nilai A? kuasa 0.78. Dapatlah 6.03. Senang je. Dan last kali, soalan 3. Okay, soalan 3 dia tanya B pula. Yang mana yang ada B, sila cari. Di manakah B? B dekat tengah-tengah. Tapi awak kena pastikan kalau X tu mewakili X dan M tu mewakili negatif log 10B, jadi awak cuma ambil M dia sahaja, tak perlu ambil X. Okey, ambil M dia sahaja. Dan negatif log 10B tu adalah M. So awak tulis rujukan dulu, M sama dengan berapa? M sama dengan negatif 0.11 sebab ini adalah rujukan tadi, kecerunan. M adalah kecerunan. So negatif 0.11 adalah M. So gantikan M dengan log 10B tadi tu. So negatif negatif log 10B sama dengan negatif 0.11. Negatif dengan negatif potong jadi positif. So hilangkan negatif. Okay, sebab negatif positif. Jadi positif lah kat sini. Okay, macam biasa awak potong log. Okay, potong log. Dan awak akan dapat 10 kuasa 0.11. So, berapakah nilai B? Okay, 1.29 ataupun 1.3. Alright. So, itu adalah cara untuk awak cari nilai C dalam soalan. Soalan dia sebenarnya, bawah ni sangat senang. Easy je. Tapi, awak nak cipta persamaan ni yang susah. Okay, cipta persamaan ni, dia tak ada markah pun bagi saya. Okay, bagi saya, dia hanyalah kreativiti awak untuk senangkan awak. Jadi, sebenarnya, markah tu bergantung pada jawapan bawah ni je. So, kalau atas tu awak guna jalan kerja yang berbeza, yang penting, awak dapat pengakhiran persamaan yang betul. Okay, so ini berkenaan dengan soalan 1. Saya harap awak semua faham lah. Okay, next. Awak boleh tengok pada soalan seterusnya. So, itu berkenaan dengan soalan 1. Soalan 2 pula. Okay, kita tengok pula rujukan dia. So, kita nak cari rujukan untuk soalan 2. Okay, saya nak cari rujukan untuk soalan 2. Okay, rujukan ni saya guna kalkulator baru je lah, senang. Okay, so kita ambil 0.7 dan 1.54 untuk X lah. Dan untuk Y kita ambil 0.58 dan negatif 0.66. Dan tekan OPTN regression. So dapat rujukan dia. Rujukan A sama dengan 1.61 dan B adalah negatif 1.48. Alright. So sekarang ni sekarang ni kita tengok pula pada saya tutup WhatsApp lah, mengganggu. Okay, persamaan dia. Kita tengok pada persamaan dia, iaitu Y sama dengan AX kuasa B. Y sama dengan AX kuasa B. Alright, so kat sini tengok ni sebenarnya ni Y. Ni adalah Y.
Okay, ni adalah log 10Y dan ni adalah X. Okay, log 10X. Saya cuma ubahlah kat situ. Alright. So dia guna log 10Y dan dia guna log 10X untuk paksi, ya. Dan sekarang ni kita faham, oh kita ada log, so kita wujudkan log kat situ. Kita wujudkan log. So letak log pada kiri dan kanan. Okay, letak kiri dan kanan log tu, sebab kita nak wujudkan log. So log 10Y sama dengan log 10 X kuasa B. Bila awak dah buat macam ni, awak kena kembangkan darab ni. Darab ni automatik jadi tambah kan, ikut hukum log. So salin balik. Okay, log 10Y. Okay, kemudian ada log 10 AX tu dia akan jadi A, kemudian tambah dengan log 10 sebab dia darab kan. So siapa sebelah dia kena tambah lah. So log 10 X kuasa B. Okay, so tengok je ada benda terbang macam malam asing ni, awak bawa turun dia. Okay, bawa turun dulu, jangan bagi dia terbang lama-lama. So log 10Y, saya guna pen pelbagai warna supaya awak nampak. Okay, sekejap Alright. So bila awak dah buat turun, sekarang awak nak bentukkan YMX tambah C. Alright, so Y dia adalah log 10Y. M dia adalah, M mestilah duduk sebelah X. So automatik, kalau kita tengok kat sini, kita ada paksi X kita ada paksi X kita log 10X. So log 10X ni mewakili X, dan M tu sebenarnya B sahaja. Okay, B sahaja. Dan log 10X tu adalah paksi X, log 10X. Okay, dan last sekali adalah log 10A. So sometimes soalan ni awak kena tengok pada paksi. Okay, awak tengok paksi. X ni siapa? Log 10X. Y ni siapa? Log 10Y. Selebihnya adalah baki-baki tadi. Okay, siapa duduk sebelah X, siapa duduk sebelah siapa yang duduk ujung. Okay, so dah kena pasti, dah ada persamaan, dah ada rujukan, baru boleh jawab. Okay, baru boleh jawab. So kita tengok soalan. Cari nilai A dan B. Okey, A dia adalah pintasan Y dan B dia adalah kecerunan. So pintasan Y dia adalah 1.1. C sama dengan 1.61. Okey, so kita ada log 10A sebagai C. Buat macam tadi, kita buang log, pindahkan 10. So dia akan jadi 10 di darat, daripada tanah ke darat, dan daripada darat ke langit. So berapakah nilai A? Kuasa 1.61. So dapat 40.74. Okay, mungkin ada yang dapat 39, ada yang dapat 41, tak ada masalah pun. Okay, so tengok pula pada yang B, iaitu kecerunan. So M dia adalah negatif 1.48. Okay, negatif 1.48. So B dia adalah negatif 1.48. Sebab M dia hanyalah B sahaja. So itulah jawapan dia. Okay, easy. Alright, so next, berkenaan dengan
nilai Y apabila X ialah 24. So, awak cuba cari. Paksi X ni digunakan log 10X. Dan diberi kat sini X sama dengan 24. Dan awak kena tekan log X lah. Okey. Awak kena tekan log, tekan 24. Sebab log X kan, log 24. So, awak akan dapat 1.38. Okey. So, awak tekan log 24. Log 24 sama dengan 1.38. Dan awak akan dapat berapa nilai jawapan. So, awak tarik bawah 1.38 ni, macam garis putus ni, dekat X. Okay, bawa turun. Langgar akan bawa cari nilai paksi Y. So, awak akan dapat negatif 0.42. Okey. So, tekan je. Tekan pula. So, log 10Y, awak akan dapat negatif 0.42. Cari nilai Y. Okey. Buang log. Macam tadi. Jalan kerja dia adalah sama. Okay, awak akan dapat 0.38. Easy. Okay, so itu sahaja berkenaan dengan soalan C yang hanya melibatkan log. Sebenarnya log ni tak adalah complicated macam logaritma bab 4 tu, yang tingkatan 4 lah. Dia guna basic log sahaja. Jadi awak tak payahlah gelabah, saya tak reti lah log ni. Tak, jangan macam tu. Okay, sebenarnya benda ni adalah basic sahaja. Yang penting awak gunakan formula yang diberi. Sebab tu kat sini saya suka sangat kalau pelajar dia tengkus lumus jawab hukum linear ni. Sebab hukum linear ni sangat easy. Cuma soalan C nak buat persamaan tu je yang kena buat latihan banyak. Mungkin nanti satu masa nanti saya akan bagi latihan lagi lah, supaya kamu dapat mahirkan penggunaan persamaan ni. Alright, so untuk soalan 3, dia tak ada menggunakan log. Dia akan menggunakan pecahan. Pecahan ni sebenarnya lagi susah daripada log. Biasa orang kata log lagi susah kan, tapi pecahan ni lagi susah daripada log. So, awak kena faham konsep pecahan sebenarnya. Konsep pecahan ni awak dah belajar masa tingkatan 1 dan 2. Dan kalau awak rasa awak lupa, saya akan ingatkan balik lah. Okay, so kat sini kita ada rujukan. Kita nak ambil rujukan dia. So, saya kena letak rujukan dulu. Okay, option 0.67 dan 0.17 untuk paksi X. Manakala untuk paksi Y adalah 0.38 dan 2.24. Okay, so saya akan tekan option dan pilih regression. Kita akan dapat jawapan dia 2.87 dan negatif 3.72. Okay, rujukan 2.87 dan negatif 3.72. Sekarang kita nak selesaikan soalan persamaan. Diberi kat soalan HX sama dengan KY tambah XY. Okey, so untuk soalan macam ni, awak tengok dulu paksi Y. Kita utamakan paksi Y. Paksi Y dia ada 1/Y. Okey, paksi Y dia ada 1/Y. Dan kat sini ada Y sahaja. Sekarang ni untuk memudahkan kerja semua pelajar, hanya awak tambahkan 1/Y pada setiap kiri dan kanan. Macam tadi lah awak tambahkan log kiri dan kanan. Tapi kali ni awak letak 1/Y saja sebab awak nak tambah. Okey, awak nak tambah 1/Y. Dan dia akan darabkan dengan HS. Tapi saya tak nak kembangkan dulu. Saya biarkan dia dalam kurungan. Sebab kita akan darab kan. Dia akan duduk sebelah-sebelah kan, darab kan. Dia tak boleh tambah, dia tak boleh tolak. Sebab kita nak wujudkan sesuatu tu, dia akan automatik jadi darab. Okey, so apabila awak letak pada kiri, kanan juga awak kena letak 1/Y. Okey, 1/Y. Okey, dia akan darab dengan KY.
kembangkan lagi, dia akan jadi tambah dengan 1 per Y. Okey, XY. Tambah tu bergantung kepada soalan. Kalau dia kena tolak, tolak lah. Okey. So, yang ini awak just masukkan saja. Dan untuk soalan ni, awak selesaikan bahagian depan. Okey, depan ni sebenarnya dah settle lah. Cuma HS ni nanti awak kena pindah bawah. Okey, HS tu awak kena pindah bawah. So, selesaikan dulu apa yang ada dekat dalam soalan. Kalau 1 per Y, okey, dia macam ibarat awak ada 1 per 5 dengan 5. Okey, awak boleh potong je. 1 per 5 kali 5 akan dapat 1. Sebab tu, kita potong sebelah dengan bawah. Okey, awak tengok sebelah dengan bawah, yang sama adalah Y sahaja. Dan, kat sini awak boleh potong Y. So, automatik nanti, 1 tu akan darab dengan K. So, dia akan jadi 1 per Y HX sama dengan K tambah X. Sebab Y tu dia dah potong kan, dia dah tak ada pecahan. Sekarang ni awak nak wujudkan, awak nak wujudkan 1 per Y sahaja dekat depan. Okey, 1 per Y sahaja dekat depan. So HS ni apa nak awak buat? Dia kan darab kan, dia pindah bawah, dia jadi bahagi. So 1 per Y sama dengan K per HS tambah X per HS. Dia jadi bawah. So, awak tengok, dia boleh potong kat sini, dia boleh potong X, tapi dia tak boleh potong HX. Okay, dia boleh potong X, tapi dia tak boleh potong K per SH lah. So, nanti awak tulis kat sebelah ni, okay, kanan ni, dia nak bentukkan Y sama dengan MX tambah C. Okay, so kita tengok. Y adalah 1 per Y. Okay, settle. Okey, kita nak wujudkan 1 per X ni. Okey, so kita pisahkan pecahan tadi. K per H. K per H, dia sebenarnya adalah 1 per X. Okey, K per H 1 per X tambah dengan 1 per H. Kenapa 1 per H? Sebab kita dah potong X ke atas dengan bawah, so dia tinggal 1 per H lah. Takkanlah awak nak tulis 0 per H. Mana ada 0 per H? Dia tak valid Dia kalau awak tak tulis nombor pun dia tak valid. So benda ni sebenarnya adalah 1. Okey, awak kena letak 1. Okey, untuk yang ni saya rasa awak faham, tapi untuk yang tengah ni awak rasa bela sikit. Kenapa bila kita pisahkan pecahan dia jadi macam ni? Okey, cuba awak darabkan balik. K darab dengan 1. K darab dengan 1, dia akan dapat K. Dan H darab dengan X, dia akan dapat HX. Maksudnya kalau awak pisahkan, dia akan duduk sebelah je. Atas duduk atas, bawah duduk bawah. Okey? Sebab tu apabila awak darabkan, contoh saya bagi contoh 1 per 2 darab dengan 5 per 2. Okey, dia akan dapat 5 per 4. Kenapa? Sebab dia akan darab sebelah-sebelah sahaja. 1 darab 5 dapat 5. 2 darab 2 dapat 4. Nampak tak? Dia darab sebelah sahaja. Ada cerita orang kata 1 per 2 darab dengan 5 dapat 5 per 2. Kenapa tu? Sebenarnya 1 per 2 darab dengan 5 ni akan priority yang atas sahaja. Dia tak akan priority yang bawah. Sebab 5 ni asalnya datang daripada 5 per 1. 1 ni tak wujud. 2 darab 1, 2. 5 darab 1, 5. Okay? Ataupun awak tak perlu buat macam ni. Awak akan nampak dia priority yang atas sahaja. 1 darab 5 dapat 5 per 2. Settle lah. Okay, sebab tu ini adalah konsep pecahan yang awak kena faham. Dan kalau awak rasa kurang faham kat sini, awak cuba testing. Cuba pisahkan dulu dan awak cuba darabkan balik. K darab 1 dapat K, H darab X dapat HX. Yeah, dia sama. So, maksudnya betul lah awak pecahkan tu, awak pisahkan tu. Okay, awak kena testing. Alright, so ikut kreativiti awak nak buat macam mana pun. Ada 3 cara sebenarnya awak nak buat persamaan ni. Okay, awak nak tukar siapa dulu, awak nak buat 1 per X dulu pun boleh, awak nak pindah bawah dulu pun boleh, awak nak potong Y terus pun boleh, tak ada masalah. Ada banyak sangat cara. So cara saya ni mungkin bagi awak nampak jelas lah. Okay, so yang ini adalah persamaan dia. Okay, Y dah ada, M dah ada, X dah ada, C dah ada. Alright, so baru awak boleh cari soalan. Cari nilai H dan K. Okay, so untuk soalan ni, kalau kita nak cari H dan K, okay, awak tengok H dan K terletak pada M dan C sahaja.
Untuk ni, biasanya kalau orang nak usyah kan, kita akan usyah seorang dulu. Kita akan usyah satu dulu. Jangan tamak, usyah satu dulu. Contohlah awak ada H dengan K. Dia suruh cari H dan K. Dia tak cakap pun cari siapa dulu, contoh dalam soalan. Tapi awak kena cari dulu yang mana ada satu huruf sahaja. Usyah yang ada satu huruf dulu. So awak ambil H dulu. Kalau awak usyah terus dua ni, macam mana awak nak cari nilai? Sebab awak tak tahu K, awak tak tahu H. So benda tu awak akan jadi blur kuasa 2. So awak kena cari yang ada satu huruf sahaja. Usyah satu dulu. Alright. So apabila awak dah dapat usyah yang 1 per H, C tu adalah rujukan. C adalah pita sawai. Pita sawai adalah 2.87. Okay, C adalah 2.87. Okay. So 1 per H tu adalah C. Awak gantikan C dengan 1 per H. 1 per H sama dengan 2.87. Okay, H pindah sebelah jadi darab. Darab pindah sebelah jadi bahagi. So tukar tempat sahaja, dia akan jadi 1 per 2.87 sama dengan H. Dan berapakah nilai H? Okay, awak pindah-pindah sahaja atau shift calculate, shift solve ke apa ke, sekati awak lah. Okay, awak akan dapat 0.35. Easy. Senang. Yang kedua, okay, yang kedua, apabila awak nak cari K pula, awak tengok pula pada soalan ni, kita ada C dan M. So kita ambil M. Okay, sebab kita dah tahu nilai H, so kita letak je M sama dengan negatif berapa tadi kerujukan? 3.72. Okay, kecerunan dia adalah negatif 3.72. Manakala persamaan M dia adalah K per H saja. So awak tukar terus H, K per 0.35. Okay, sama dengan negatif 3.72. Selesaikan, pindah jadi darab. So K sama dengan negatif 3.72 darabkan dengan 0.35. Okay, awak akan dapat negatif 1.3. Okay, negatif 1.3. So yang ni kalau ada negatif, hati-hatilah, kena letak negatif. Okay, itu sahaja penerangan saya dekat dalam video ni. Jadi saya harap pelajar semua dapat siapkan tugasan yang saya bagi. Hari ni saya nak bagi tugasan, suatu semalam saya nak bagi tugasan soalan nombor 4. Jadi awak kena buat soalan nombor 4. Try untuk buat soalan A dan B. A dan B ni easy, sangat-sangat easy. Hanya tekan-tekan kalkulator saja. Dan C, awak kena pastikan persamaan tu dapat seperti mana dalam part C dia bagi. Kalau part C Y dia adalah SY dan part C X dia adalah X kuasa 2. Cuba dapatkan. Okay, cuba dapatkan. Siapa melawan siapa? Y melawan X. Jadi part C Y dia adalah XY dan part C X dia adalah X kuasa 2. So kena ingat tu. Alright, so itu sahaja daripada saya. Kat sini saya harap semua pelajar dapat buatlah. Kalau tak dapat, rujuk balik video ni. Alright, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih.